Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahal khair. Al-yawm nadrusu an hayya nashtariku fil anshitatil safiyah. Hayya, apa makna hayya? Hayya, mari. Nashtariku, nun di situ ialah untuk kami menyertai. Mari kami atau kita menyertai fi dalam atau di anshitati aktiviti al-safiyah co-curriculum. Mari kita menyertai dalam aktiviti co-curriculum. Ini tajuk yang barulah untuk subjek Bahasa Arab KSSR tahun 5. Okey, kita tengok. Hadza kullukum al-amsilatul li-anshitati al-safiyah. Ini adalah contoh-contoh aktiviti co-curriculum. Yang awak lihat di sini ialah lencana ataupun lambang untuk persatuan badan beruniform sekolah. Okey? Okey. Awalan yastami'u talamis ilal kalimat allati fiha ta wa ta wa qaf wa kaf. Okey, pertama sekali yastami'u at-talamis, murid-murid akan mendengar ilal kalimat pada perkataan allati fiha, yang mana dalam perkataan itu ada huruf ta wa ta wa qaf wa kaf. Okey, jadi pertama sekali kita akan kenal dulu cara sebutan huruf ta, ta, qaf dan kaf. Okey, kita tengok. Okey, huruf ta dan ta adalah huruf yang berada di hujung lidah. Mana hujung lidah? Okey, seperti dalam gambar kita lihat hujung lidah. Kalau kita jeli lidah kita, kita akan nampak hujung dia. Itu namanya hujung lidah. Huruf ta dan ta ni, dua-dua huruf ni terletak di hujung lidah. Yang mana ketika mana kita sebut huruf ta dan ta, hujung lidah kita akan ditekan ke pangkal gigi kapak bahagian atas. Okey, contoh ta tilmizun, ta tawilun. Okey, ta ni dia tebal sikit bunyi dia. Kita kena buka mulut kita besar-besar sikit. Ta. Okey, ta tilmizun, ta tawilun. Okey, manakala huruf kaf dan qaf adalah huruf yang berada di pangkal lidah. Di manakah diamnya pangkal lidah? Iaitu di dalam kawasan dalam mulut. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, pangkal lidah ni dalam mulut bahagian belakang sekali. Okey. Huruf kaf iaitu huruf yang berada di pangkal lidah. Apabila kita sebut je huruf kaf, dia akan sentuh langit-langit belakang. Mana langit-langit? Langit ni bahagian atas. Dalam mulut kita bahagian atas. Contoh kuratun. Okey, dalam kita tak sedar, ketika kita sebut perkataan kuratun, ku tu, lidah kita, bahagian pangkal tu akan sentuh langit-langit bahagian belakang. Manakala huruf qaf, apabila kita sebut huruf qaf, contoh qadamun, maka pangkal lidah tadi yang dekat kerongkong tadi, dia akan menyentuh bahagian anak tekak kita. Ataupun berada di atas peti suara. Dan qa ni biasanya dia sebutan dia tebal. Okey, ka dan qa. Okey, qadamun. Maknanya ketika kita sebut huruf qaf, huruf itu akan menyentuh bahagian anak tekak. Okey, itu cara sebutan 4 huruf yang kita akan dah dikenalkan tadi. Huruf ta, ta, kaf dan qaf. Okey, seterusnya. Okey, kita kenal pula kaifiyatul kitabah harfa as-sad wa ta. Kaifiyah, cara-cara ataupun langkah-langkah al-kitabah penulisan harfun, iaitu huruf sad dan ta. Okey, apa beza huruf sad dan ta? Okey, kalau kita tengok situ huruf sad dia ada satu rumah, ataupun kita panggil perut rumah, perut sad tu kan, dia ada satu. Okey, di sini dia tunjukkan macam mana cara untuk kita menulis huruf sad apabila dia berada di depan, di tengah, di belakang dan ketika dia tidak bersambung dengan mana-mana huruf. Jadi kat sini kita kena tahulah cara menulis dia macam mana kan. Okey, kalau huruf sad berada di depan, kita buangkan dia punya perut tadi. Rumah tadi kita hilangkan. Okey, contoh sahnun, mislu sahnun. Fil wasti, ketika berada di tengah, sama juga keadaan dia, cuma dia akan bersambung dengan huruf sebelum dia. Mislu faslun, apabila fil akhir, sad berada di akhir, maka akan muncul balik perut dia tadi. Okey, rumah dia tu akan ada semula. Mislu qamisun. Okey, mislu qamisun.
Komisun dia akan bersambung dengan huruf sebelum dia. Komisun huruf sebelum sod adalah huruf ya. Jadi ya tu mesti bersambung dengan sod. Okey, kalau dia dalam keadaan huruf tunggal, okey, harfun wahid, mislu basun. Basun maknanya sod tu dia akan berada dalam keadaan yang asal dia. Macam mana huruf sod tu bentuk dia macam tu. Dia tidak akan bersambung dengan huruf alif kerana alif termasuk salah satu huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Okey, kita tengok pula cara menulis huruf to. Okey, to kalau kita tengok kat sini dia tidak ada perbezaan. Fil awal, fil wasti, fil akhir. Okey, dia tidak ada perubahan pada bentuk huruf tersebut. Okey, kalau huruf to dia akan datang dalam bentuk yang samalah. Dia akan bersambung dengan huruf selepas dia. Taburun. Mislu taburun. Fil wasti Agustus. Dia akan bersambung dengan huruf sebelum dia dan huruf to tersebut dia akan kekal bentuk dia. Tidak akan diubah mana-mana bentuk dia. Fil akhir mislu nasyitun. Nasyitun dia akan bersambung huruf sebelum dia. Okey, kemudian to tadi bentuk dia kekal macam itu. Okey, dan apabila di huruf tunggal tun, bisa tun. Okey, bisa tun. Okey. Terus kita masuk tajuk kita hari ini. Okey, al-ansyitatul la sofiyah. Al-ansyitah tadi aktiviti, la sofiyah co-curriculum. Okey, di sini yang qasimu ila salasati aqsam. Okey, saya pecahkan kepada 3. Al-awwal al-al'abu. Maksud al-al'abu ni al-al'abu ialah permainan. Al-thani al-firqatu iaitu yang ini adalah unit uniform. Okey, al-thani al-firqatu uniform. Al-thalith an-nadi. An-nadi ni ialah kelab ataupun persatuan. Okey, saya rangkumkan kepada 3. Kalau kita tengok aktiviti co-curriculum kat sekolah pun dipecah kepada 3 juga. Okey. Okey, pertama sekali kita tengok al-al'abu. Al-al'abu dia pecah lagi kepada 2. Yang pertama kita sebut dia al-musabaqah iaitu pertandingan. Asani al-mubaratu. Al-mubaratu tu maksudnya perlawanan. Okey, pertandingan perlawanan ni apa beza dia? Okey, kalau kita tengok pertandingan ni adalah penglibatan secara individu, manakala perlawanan adalah secara berkumpulan. Okey, kalau kita tengok sini perlawanan ni adalah satu acara yang sangat besarlah yang melibatkan mungkin ke peringkat kebangsaan antarabangsa. Okey, pertandingan ni biasanya dia tidak melibatkan secara berkumpulan lah, dia secara individu. Okey, kita tengok apakah permainan yang termasuk dalam musabaqah dan mubarah. Okey, al-musabaqah dalam buku teks disebutkan 4 sahaja. Al-awwal ramyul jullah. Ramyu maksudnya melontar. Okey, lontar. Al-jullah peluru. Lontar peluru. Asani al-qabzu tawil. Al-qabzu maksudnya lompat. At-tawil jauh. Okey, al-qabzu tu lompat. Lompat apa? At-tawil jauh. Asalis al-qabzul ali. Al-qabzu lompat juga. Al-ali tinggi. Al-ali kalau bahasa Arab kita sebut ali itu maksudnya tinggi. Okey, al-qabzul ali lompat tinggi. Ar-rabi' sibaku. Sibaku ni maksudnya lumba. Dia sama perkataan macam musabaqah tadi kan. Pertandingan maknanya kita berlumba untuk menang. Okey, musabaqah. Sibak tu lumba. Al-jari lari. Okey, sibakul jari lumba lari. Okey, dalam musabaqah diterangkan 4 kategori pertandingan yang ada. Okey. Kemudian kita tengok yang termasuk dalam al-mubarah tu ada 5 pula. Okey, al-awwal kuratul qadami. Qurrah ni maksudnya bola. Al-qadami sepak. Kuratul qadami bola sepak. Asani kuratul syabakah. Qurrah tadi bola. Kalau kita dengar qurrah ni maksudnya bola. Syabakah ni jaring. Okey, maknanya bola jaring. Quratul syabakati. Asalis qurratul rishati. Qurratul rishati. Qurrah tu bola juga. Ar-rishah tu kalau ikutkan dia maksudnya bulu tangkis. Tapi kita tak sebut perlawanan bola bulu tangkis. Tidak. Kita sebut perlawanan
badminton. Okey, jadi kuratul rishah ni badminton. Rabi' kuratul yadi. Kurah bola juga, al-yadi kalau kita terjemahkan satu-satu, yadi maksudnya tangan. Tapi kat sini tak sesuai, dia tukarkan kepada bola baling. Okey, bola baling. Kenapa dipakai yadun? Sebab yadun ni kita gunanya untuk kita baling. Jadi kita sebut situ bola baling, bukan bola tangan, bola baling. Okey, al-khamis kuratut ta'irati, iaitu bola tampar. Okey, kuratut ta'irah, bola tampar. Okey, seterusnya. Ba'din nanzuru ila al-firqah wal jam'iyah awil jam'iyah, al-firqah ataupun al-jam'iyah, dia sama. Okey, dia mufradat. Dua ni adalah kalimat mufradat. Firqah atau al-jam'iyah. Apa dia? Iaitu badan beruniform lah. Kita panggil persatuan. Persatuan atau persekutuan atau pergerakan. Berbagai bahasa lah kalau dalam bahasa Melayunya. Okey, al-awal kita lihat jam'iyatul hilal ahmar. Jam'iyah persatuan. Al-hilal bulan sabit, ahmar. Ini warna. Warna apa? Merah. Persatuan bulan sabit merah. Asalis firqatul fatayatil muslimat. Persekutuan, bukan persekutuan, maknanya pergerakan. Firqatul fatayat muslimat ni pergerakan puteri Islam. Firqatul fatayatil muslimat, pergerakan puteri Islam. Asalis tilmizul askariyun. Ni tunas kadet remaja. Okey, tunas kadet remaja. Kalau ikutkan askari tu tentera kan, maknanya kat situ kadet. Okey, askari tu maksudnya kadet. Firqatul kasyafati, iaitu persatuan pengakap. Kalau istilah bahasa di Malaysia kita guna persekutuan pengakap. Okey, persekutuan pengakap. Wal akhir al-firqatul mursyidah, iaitu persatuan pandu puteri. Mursyidah ni maksudnya kepanduan. Dia memandu. Jadi okey, ataupun dia menunjuklah kat situ, maksudnya persatuan puteri, pandu puteri. Maafkan saya, pandu puteri. Okey. Kemudian wal akhir nanzuru ila aqsam an-nadi. Okey, an-nadi apa dia? Itu kelab atau persatuan. Di sini hanya disebutkan dua sahaja. Al-awwal nadiul komputer, iaitu kelab komputer. Wasani nadi lughah, iaitu persatuan bahasa. Kita pakai persatuan bahasa lah. Maknanya an-nadi ni ada dua maksud, sama ada kelab ataupun persatuan. Jadi yang telah disebutkan di dalam buku teks ini, 3 tadi, kita pecahkan al-am. Al-am ada 2. Yang pertama musabaqah ada 4. Okey, kemudian diterangkan pula al-mubarah ada 5. Maknanya untuk permainan saja ada 9 disebutkan di situ. Okey, ada 9 yang disebutkan dalam buku teks. Kemudian yang kedua, jama'iyah atau firqah. Okey, iaitu badan beruniform disebutkan 5. Okey, ada 5, tadi 9 tambah 5 dah 14. 14, kemudian an-nadi hanya disebutkan 2 sahaja. 14 tadi tambah 2, 16. Okey, secara keseluruhan total untuk tajuk kita yang baru ni, hayya nashtariku fil ansyitatil safiyah, ada 16. Okey, 16 yang awak perlu kena ingat.